Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyampaikan satu pidato tentang apa? Tentang guru profesionalisme. Pada baru-baru ini kita telah digembar-gemburkan oleh satu isu tentang guru profesionalisme. Isu sahsiah guru pendidikan Islam adalah perbincangan yang sangat penting dalam konteks profesionalisme guru. Penilaian mengenai sahsiah guru ini sangat relevan apabila merujuk kepada teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tokoh-tokoh ini tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh utama dalam menunjukkan sahsiah yang mulia dengan sifat-sifat seperti kesabaran, kejujuran dan keadilan yang menjadi panduan dalam proses pendidikan. Tokoh-tokoh pendidikan Islam juga kita kenal seperti Imam Ghazali, Imam Hambali, ada menekankan pentingnya integriti dan moral dalam membentuk pelajar yang beretika. Justifikasi terhadap isu ini menjelaskan bahawa isu guru pendidikan Islam ini adalah satu isu yang penting, sangat berharga untuk kita semua. Jadi, secara ringkasnya, kita baru-baru ini telah dikejutkan dengan satu berita tentang apa? Tentang guru pendidikan Islam. Apabila pada tanggal 25 Ogos 2023, kita telah mendapat satu berita tentang di mana seorang guru telah menampar dengan tapak tangan dan memukul secara bertubi-tubi kepada murid. Atas alasan apa? Atas alasan ketidakprofesionalisme seorang guru. Bapa kepada murid telah melaporkan isu ini ke pihak atasan dan menyebabkan guru itu mendapat denda setimpal. Kesimpulannya, apa yang kita boleh nampak daripada isu pukul murid ini adalah amalan yang sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh guru, terutama di guru pendidikan Islam. Perlakuan fizikal ke atas murid tidak hanya melanggar hak asasi manusia dan mempengaruhi perkembangan emosi serta mental mereka, tetapi juga tidak memupuk suasana pembelajaran yang positif. Kita perlu mengelak benda ini kerana apa? Pendidikan yang berkualiti dan berkesan sepatutnya berasaskan nilai-nilai murni dan bukanlah nilai isu yang negatif seperti isu memukul yang kita telah dengar tadi. Jadi setelah kita mendapat tentang isu ini, apakah cadangan? Apakah usaha? Apakah langkah? Apakah alternatif untuk kita mengatasi, untuk kita menambah baik masalah seperti ini? Oleh itu, marilah saya terangkan bagaimana ciri profesionalisme seorang guru ni perlu ada dalam diri masing-masing guru-guru. Jadi apakah antara cadangan-cadangan yang kita boleh buat di dalam jiwa guru masing-masing untuk kita atasi isu pukul murid ini? Yang pertama ialah guru-guru perlu menasihati dengan hikmah, bukan menggunakan kekerasan, namun menggunakan hikmah. Kerana apa? Kita mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajar seseorang. Atas kerana apa? Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala
khuluqin azim. Maksudnya, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Jadi betullah kita perlu mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan menasihati dengan berhikmah. Dan dia juga dalam Al-Quran menyatakan bahawa sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan bukannya menggunakan kekerasan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Islam mendorong pendekatan adil dan kebajikan dalam pendidikan serta melarang tindakan kekerasan dan boleh membina permusuhan antara guru dan murid. Oleh itu, justifikasi terhadap cadangan justifikasi ini adalah amat penting untuk kita membina guru yang mempunyai ciri profesionalisme. Seterusnya yang kedua saya cadangkan untuk justifikasi ini, untuk cara kita mengatasi masalah ini, untuk kita membina guru yang mempunyai banyak ciri-ciri profesionalisme guru ini. Yang kedua ialah elakkan menghukum ketika marah. Buat salah je pukul, buat salah je pukul, buat salah je pukul. Kita nak tiru siapa? Maka ada satu melalui Imam An-Nawawi ada menegaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang menyatakan orang yang menghukum dalam keadaan marah tidak dapat menjalankan tugas hukumannya dengan sebaik-baik. Inilah menunjukkan kita bahawa bila kita marah, emosi kita tidak stabil. Apabila kita marah, kita membuat satu kekerasan, maka itu adalah satu perkara yang sangat dilarang oleh Islam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah ada seorang hamba yang marah lalu ia menjatuhkan hukuman, sebab sesungguhnya pada ketika itu syaitan telah bercampur dengan darah. Dalil hadis ini menunjukkan bahawa dalam Islam tindakan menghukum atau memukul dalam keadaan marah adalah tidak dan bahkan dikaitkan dengan pengaruh negatif dari syaitan. Oleh itu, jelaslah bahawa apabila kita mengelak marah ketika menghukum, inilah antara cara yang terbaik untuk membina seorang guru yang memiliki ciri-ciri guru profesionalisme. Dan seterusnya yang ketiga, cadangan telah saya sediakan yang boleh dijustifikasikan untuk mengatasi masalah guru menghukum murid ialah melalui sabar dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kamarul 2012, kesabaran adalah nilai fundamental dan Islam dan telah ditekankan oleh banyak-banyak tokoh-tokoh Islam. Dan satu contoh tokoh yang saya boleh kenalkan kepada anda semua iaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali ada menggariskan pentingnya kesabaran dalam mendidik. Selain itu, di dalam Al-Quran juga ada menegaskan pentingnya kesabaran dalam mendidik. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 100 ayat 3 Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maafkan saya bukan surah Al-Isra, surah Al-As. Maksudnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Apa yang saya boleh lihat dan highlight tentang ayat ini ada menyatakan bahawa menasihati dengan kesabaran dan bukannya melalui hukuman kekasaran. Ayat ini menunjukkan bahawa kesabaran adalah satu sifat yang ditekankan dalam Islam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada menyatakan bahawa baginda bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih baik dari kesabaran. Sahihul Bukhari. Dengan demikian, memukul murid dalam pendidikan dalam Islam tidak mencerminkan langsung nilai-nilai kesabaran yang diajarkan oleh agama kita.
dan sasiyah tokoh-tokoh Islam. Sebagai guru pendidikan Islam, kita perlulah melibatkan kesabaran dalam mendidik, memberikan nasihat dengan penuh hikmah dan menggunakan pendekatan yang penuh kasih sayang dan kesantunan. Justifikasi ini menegaskan perlunya mengikuti teladan syakhsiyah tokoh Islam yang menegaskan pentingnya kesabaran dalam mendidik generasi muda. Dan seterusnya, cadangan yang keempat, kita boleh justifikasikan bagaimana seorang guru itu untuk mengatasi masalah pukul murid ni adalah melalui kepimpinan guru ketika mengajar. Salah satu tokoh besar dalam Islam iaitu Imam Ali bin Abi Talib yang dikenal sebagai Khalifah keempat Islam. Menegaskan pentingnya kepimpinan yang adil dan lembut. Beliau bersabda, kepimpinan adalah perluasan tanggungjawab, bukan kesempatan untuk menindas. Jadi jelaslah di sini mencerminkan bahawa pentingnya kepimpinan yang adil dan diperlaku baikkan dalam segala situasi, termasuklah dalam pendidikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang maksudnya, dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat. Saya ulang sekali lagi, diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan bukanlah untuk kita contohi benda yang tidak elok. Jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan ini adalah menunjukkan bahawa pentingnya seorang guru untuk mempunyai sifat kepimpinan guru ketika mengajar. Oleh itu, setelah saya menyenaraikan beberapa cadangan, maka berakhirlah pidato saya pada hari ini. Secara kesimpulannya, apa yang saya boleh menyatakan kepada anda semua, bahawa sasiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teladan tokoh-tokoh pendidikan Islam ini merupakan antara benda yang perlu ada dalam ciri-ciri guru yang profesional. Kesabaran, tidak mengelak marah ketika hukum, hikmah, ini semua antara ciri yang penting seorang guru yang profesional. Oleh itu, guru pendidikan Islam yang mengamalkan sasiah ini memainkan peranan penting dalam membimbing generasi muda agar menjadi individu yang berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Oleh itu, berakhirlah penyampaian pidato saya. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Pergi ke hulu menaiki kereta, janganlah kita bersengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.